Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Syekh Muhammad Alwi bin Syekh A. Kadir Al-Firdaus. Seterusnya, rakan-rakan yang mengambil kursus SCCA 1023 Teori Komunikasi. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, hari ini saya dan juga ahli tim akan menerangkan salah satu teori yang kita pelajari di dalam subjek teori komunikasi ini, iaitu Communication Accommodation Theory, yang akan dikupaskan lebih lanjut sebentar lagi. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya perkenalkan dulu ahli team members kami, iaitu saya sendiri, Muhammad Razlan bin Ismail. Yang kedua, saudara Muhammad bin Zahid. Dan yang ketiga, saudari Nur Afiqah binti Yazid. Okey, untuk permulaan, saya akan menjelaskan apa itu teori akomodasi komunikasi. Ia telah dicipta oleh Howard Gill pada tahun 1973. Ia merupakan teori yang berkaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam sebuah interaksi komunikasi. Hal ini adalah bertujuan teori ini adalah bertujuan untuk mewujudkan keselesaan antara komunikator dan juga bakal ataupun penerima mesej tersebut. Okey, kita teruskan pula kepada latar belakang teori. Teori ini pada permulaan adalah penyelidikan yang dijalankan dalam bidang sains yang lain, iaitu dimulakan pada tahun 1982 oleh Henry Tenfield pada tahun 1982 dan diteruskan pula oleh Stephen Waschel pada 1998, dan ia telah diterjemahkan kepada akomodasi teori pada tahun 2003 oleh Howard Gill. Okey, kita serahkan pula kepada saudari Afiqah untuk penerangan seterusnya. Terima kasih. Communication Accommodation Theory menerangkan kecenderungan manusia untuk menyesuaikan komunikasi dengan situasi. Manusia mempunyai keupayaan untuk membentuk diri dalam semua situasi dan mengawal perbezaan sosial. Orang ramai meminta kelulusan untuk semua yang mereka katakan dan lakukan untuk mewujudkan imej positif diri mereka di hadapan lain. Faktor aktiviti akomodasi ialah gerak isyarat dan perkataan. Proses akomodasi telah dibahagikan lagi kepada dua kategori mengikut teori ini. Salah satunya ialah convergence, iaitu proses orang yang secara semula jadi cenderung untuk menyesuaikan cara komunikator lain berkomunikasi untuk menghubungkan dan mengurangkan perbezaan sosial mereka. Satu lagi ialah divergence, iaitu proses bukan penyesuaian di ciri komunikasi dan penekanan perbezaan komunikasi sosial dan bukan lisan. Orang yang terlibat dalam situasi komunikasi menentukan proses akomodasi yang mana digunakan. Jika seseorang itu berinteraksi dengan orang lain dengan standard yang sangat tinggi, lebih baik dalam sesuatu perkara dan yang kelihatan berkuasa, maka ciri-ciri berbeza ditunjukkan yang menonjolkan perbezaan. Begitu juga jika orang lain dianggap mempunyai standard yang sama, orang cuba menjadi seperti mereka, mewujudkan zon selesa untuk kedua-duanya. Teori ini dikaitkan dengan 4 teori psychological sosial, teori tarikan sama rata, teori proses pertukaran sosial, teori proses atribusi kuasa dan teori keistimewaan antara kumpulan. Teori ini digunakan dalam komunikasi antara generasi, komunikasi antara orang muda dan orang tua, dan komunikasi antara budaya. Antara ciri-ciri akomodasi komunikasi, yang pertama adalah orang ramai lebih cenderung untuk memadankan cara mereka bercakap dengan cara pendengar bercakap. Yang kedua ialah ia boleh sedar atau secara tidak sedar. Yang ketiga, logat, kelajuan perbendaharaan kata, irama, gerak isyarat adalah beberapa kemudahan yang dilakukan. Keempat ialah dilakukan untuk menyesuaikan diri dalam kumpulan atau status sosial. Dan yang terakhir ialah untuk menunjukkan persetujuan kepunyaan dalam
idea atau andaian mengenai teori, proses akomodasi dikawal oleh budaya dan norma. Andaian utama communication accommodation theory ialah interaksi mungkin mempunyai persamaan dan perbezaan dalam bahasa, gerak isyarat dan tingkah laku berdasarkan pengalaman dan budaya. Nilai komunikasi diperlu dibuat pelarasan sewajarnya. Komunikasi juga mewujudkan status sosial kerana orang lebih cenderung untuk mengamalkan tingkah laku komunikatif orang lain yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada mereka. Di bawah pengaruh psikologi sosial, khususnya teori identiti sosial, teori penyesuaian komunikatif, terutamanya dipandu oleh 4 andaian. Antara andaian tersebut adalah terdapat persamaan dan perbezaan bahasa dan tingkah laku dalam setiap perbualan. Cara melihat bahasa dan tingkah laku orang lain menentukan penilaian anda terhadap perbualan. Bahasa dan tingkah laku mempunyai kebolehan untuk menyampaikan status sosial dan keahlian kumpulan dalam kalangan lawan bicara. Dan yang terakhir adalah norma untuk membimbing proses penyesuaian mempunyai tahap kesesuaian yang berbeza-beza. Dalam skala yang lebih kecil ataupun lebih bersifat personal dan peribadi, saya bawakan contoh sebagai seorang ketua di pejabat yang mempunyai seorang pekerja yang agak malas dan mempunyai masalah disiplin seperti datang lewat ataupun menyiapkan kerja melebihi masa yang ditetapkan dan sebagainya. Jadi dalam perjumpaan ataupun sesi perjumpaan bulanan mingguan dengan pekerja-pekerjanya, seorang ketua itu harus tahu untuk membuat penilaian. Seandainya dia untuk ingin menyampaikan satu mesej ataupun teguran tersebut, dia harus melihat kesesuaian pada ketika itu, tempat itu, dan juga kepada siapa yang secara spesifiknya ingin disampaikan saranan itu. Seandainya seorang ketua itu ingin menyampaikan saranan secara umum tentang disiplin, tentang pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh, maka sesuai untuk dia menyatakan itu secara umum tanpa menyebut nama atau sebagainya. Tapi seandainya dia ingin menyampaikan sesuatu teguran ataupun nasihat secara peribadi ataupun secara khusus tentang masalah-masalah tertentu, adalah lebih baik dia berjumpa secara ataupun memanggil pekerja yang bermasalah itu untuk disampaikan secara khusus, kerana mungkin kalau seandainya dia menyebut nama di hadapan awam akan mengguriskan hati, kerana ketidaksesuaian masa ataupun konteksnya, tempat tersebut. Dan pada akhirnya kerana ia akan menyebabkan soal apakah seorang pekerja itu akan berubah, akan menjadi lebih baik seandainya mesej yang disampaikan itu tidak kena gaya dan intonasi bahasanya, dan akan mengguriskan hati dan kemungkinan lebih buruk keadaan selepas itu. Jadi ini merupakan antara contoh-contoh yang boleh dibawa tentang bagaimana penilaian-penilaian itu mendapat tempat dalam cara teori mengendalikan masalah.